A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita meneruskan tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan daripada kitab Hisnul Muslim, Perisai Muslim, sebuah kitab yang telah disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali Waf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Hari ini adalah siri kedua untuk tazkirah kita tentang kitab ni, kuliah kita untuk kitab ini. Pada minggu yang lepas atau pada minggu yang lepas atau 2 minggu yang lepas, kita telah tengok secara ringkas pendahuluan tentang kitab Hisnul Muslim yang berkaitan dengan penulis, berkaitan dengan doa-doa, dan kita telah baca beberapa ayat Al-Quran yang telah dibawakan oleh Al-Musannif Syekh Sa'id Al-Qahtani berhubung dengan kelebihan-kelebihan zikir. Beliau bawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan zikir sebagai tujuan memotivasikan kita untuk sama-sama kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah baca pada 2 minggu yang lepas tentang ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita dan menggesa kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan amalan-amalan lain di dalam Al-Quranul Karim, tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan supaya kita lakukan dan memperbanyakkan amalan tersebut, melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak, dengan sebutan yang banyak, dengan ingatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat-ayat lain banyak kita boleh temui Allah Taala sebut wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lelaki-lelaki yang mengingati Allah, yang banyak mengingati Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka keampunan, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ganjaran yang besar ganjaran yang besar hasil daripada zikir mereka yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggesa kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Dia? Ada beberapa sebab, ada beberapa tujuan. Yang pertama, kerana manusia sangat-sangat memerlukan kepada zikrullah, sangat-sangat memerlukan kepada kita ingat kepada Allah setiap masa, sepanjang masa. Dalam sehari berapa kali kita perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala? Setiap masa kita perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, Nabi mengingati Allah fi kulli ahyan, pada setiap masa. Apa saja perkara Nabi buat, maka ingatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada zikir tersebut dalam hati baginda, atau zikir tersebut dengan ucapan baginda, atau dengan al-jawarih, atau dengan anggota tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia sangat memerlukan kepada zikr. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala pernah sebut az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak, fa kaifa yakunu hal idza akhraja min al-ma'. Zikir ni untuk hati manusia ni dia ibarat air untuk ikan. Apa yang akan terjadi kepada ikan sekiranya ikan tersebut keluar daripada air? Kita meninggalkan zikir, ibarat ikan yang keluar daripada tempat kehidupan dia. Dia nak bebas keluar daripada air. Apa yang akan terjadi kepada ikan tersebut? Ikan akan mati. Begitulah juga hati manusia, hidupnya hati manusia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak disulami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan mati. Seperti mana ikan akan mati apabila tidak berada di dalam air.
Itulah besarnya atau perlunya kepada kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita menjadi hidup, supaya hati kita tidak mati. Kerana itulah dituntut kepada kita untuk perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kenapa kita dituntut supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana setiap saat yang kita lalui tanpa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perlakuan yang kita buat tanpa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak makan sebagai contoh, kita tidak mulakan makan kita dengan ingat kepada Allah, tidak mulakan makan kita dengan ingat inilah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan apa Allah Taala memberikan rezeki ini kepada kita, kepada kami, kepada aku? Supaya aku gunakan rezeki dengan cara yang baik. Rezeki yang diberikan kepada aku ni untuk aku tambahkan ibadah aku kepada Dia, untuk aku ingat kepada Dia, untuk aku bersyukur kepada Dia. Ketika kita nak makan, walaupun makan ni tadi kita pergi beli, kita usaha duit kita dapat untuk kita makan makanan yang kita nak makan, tapi semua tu terjadi, semua tu terasa kerana rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur terhadap rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Itu termasuk dalam zikr, ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita nak makan, kita sebut bismillah, kita sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap saat kita tidak akan terlepas daripada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buang air pun ada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sesaat pada buang air ada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nak tidur, nak bangun ada zikir diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana setiap saat kita ni tidak akan dapat lari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berlaku kepada kita berupa rezeki ni Allah Taala berikan kepada kita, atau berlaku kepada kita sesuatu benda berbentuk musibah, semua tu tidak akan dapat lari daripada zikrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah." Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dinil hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam." Tidak ada satu saat, tidak ada satu masa pun yang anak Adam melalui, tidak ada satu masa pun yang dilalui oleh seseorang anak Adam, la yadhkurullaha fiha, yang mana anak Adam tidak menyebut nama Allah dalam masa tersebut, illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah, melainkan dia akan ditimpa dengan penyesalan pada kiamat. Dia akan ditimpa dengan kerugian pada kiamat. Mana-mana masa, mana-mana saat yang kita lalui tanpa zikrullah, maka kita akan berasa rugi pada kiamat. Akan ditunjukkan kepada kita, kenapa kamu lalui masa ni tanpa kamu zikir kepada Allah, kenapa masa kamu makan, masa kamu minum, masa kamu tidur, tidak ada zikir kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari kiamat, di hari akhirat, bila dihitung amalan-amalan kita, kita akan merasa rugi, kita akan merasa menyesal. Kerana besarnya manfaat dan juga fadilat zikir yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Dalam banyak hadis-hadis kita akan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, zikir adalah amal yang paling terbaik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sebab itulah perlu kepada kita untuk memperbanyakkan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi berjalan di satu jalan di Mekah, lalu melintasi satu bukit yang dinamakan sebagai Bukit Jumdan. Bila Nabi SAW nak melintasi, Nabi kata, "Siru, jom kita jalan, kita pergi. Hadza Jumdanun." Nabi kata, "Ini Bukit Jumdan." Lepas tu Nabi sebut, "Sabaqal mufarridun." Orang-orang mufarrid telah mendahului, telah mendapat kemenangan.
telah mendahului, telah mendapat kemenangan. Lalu sahabat-sahabat tanya Nabi SAW, sahabat tanya Nabi SAW, wama al-mufarridun ya Rasulullah? Al-mufarrid apa dia ya Rasulullah? Al-mufarridu tu apa dia ya Rasulullah? Orang mufarrid tu siapakah ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, az-zakiruna Allah kathiran wa zakirat. Yang dimaksudkan al-mufarrid, orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapat kejayaan, orang yang telah mendahului tadi, adalah orang lelaki-lelaki yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kaum-kaum wanitanya banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahih beliau. Ini kelebihan-kelebihan zikir disebutkan oleh Nabi SAW nak menyatakan kepada kita betapa besar ganjaran yang Allah Taala sediakan kepada orang yang nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untunglah, bertuahlah satu hati yang mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada hati tersebut untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika dia ada dosa, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika ditimpa musibah, dia istirja, dia redha terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Ketika diberikan sesuatu kepada dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang bila dia buat dosa, dia bertaubat. Bila dia anugerahkan rezeki, dia bersyukur. Bila timpakan musibah kepada dia, maka dia sabar. Bertuahlah hati yang Allah Taala berikan sebegitu rupa, yang mana hati tersebut dia sentiasa zikir kepada Allah. Apa saja berlaku kepada dia, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ingatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah taala, Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtan, dia bawakan satu lagi ayat, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Surah Al-A'raf pada ayat 25, Allah Ta'ala sebut, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah dalam diri kamu dengan penuh tadarru', dengan penuh rendah diri, wa khifatan, dengan penuh rasa takut, wa dunal jahr, tanpa kamu menjaharkan, tanpa kamu menyaringkan. Zikir tersebut minal qawli bil ghuduwi wal asal, sama ada pada siang hari atau pada petang hari, tanpa kamu menyaringkan suara tersebut pada waktu pagi dan juga waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang yang lalai. Orang yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan termasuk dalam kalangan orang yang lalai. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, beliau kata, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya menyebut atau ingat kepada dia fi sudur wa bit tadarru, supaya ingat kepada Allah dalam hati kita dengan penuh tadarru, dengan penuh rasa rendah diri. Bila kita ingat kepada Allah, kita akan rasa rendah diri. Tak ada orang ni bila dia betul-betul ingat kepada Allah, dia akan rasa sombong. Sebab apa? Bila ingat kepada Allah, kita akan menampuk segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nampak secara jelas betapa lemahnya diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat kepada Allah, kita akan nampak sepenuhnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu diingat Allah Subhanahu Wa Taala tapi masih tidak hilang sombong dalam diri dia, maka dia masih lagi belum ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah dipikir tentang kekuasaan Allah, dia fikir tentang kedudukan dia tu di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, sebagai pentadbir, sebagai segala-galanya, maka automatik akan mari dalam diri dia perasaan tadarru', rasa rendah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa satu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak hinakan kita, dia boleh hinakan kita. Kalau dia nak muliakan kita, dia boleh muliakan kita. Kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, sebab Allah Ta'ala yang memuliakan kita. Kita tidak ada apa satu pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat, kita muhasabah tentang Allah Subhanahu Wa Taala,
kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan kita, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir dalam hati. Maka kita akan melihat betapa kita sebagai manusia sangat-sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mulia di sisi yang sepatutnya kita muliakan. Dan bila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perkara akan mari kepada kita. Kalau kita ni sebagai seorang yang berdosa, maka akan mari rasa hinanya diri kita. Bapa kita ni sanggup buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan berbagai-bagai nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada kita. Tapi kenapa kita balas jasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita buat dosa? Banyak benda-benda akan mari kepada kita. Saya ingat Al-Imam Ar-Razi dia pernah sebut sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, bahawa zikrullah ni dia ada 3 zikir. Yang pertama, az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, zikir dalam hati. Yang kedua, az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan. Yang ketiga, az-zikru bil jawarih, zikir dengan anggota tubuh badan kita. Dan kesemua zikir-zikir ini memainkan peranan yang besar. Az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan adalah seperti kita sebut lafaz-lafaz tasbih, kita sebut lafaz-lafaz tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seperti mana kita tahu banyak lagi lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Dan juga az-zikru bil qalbi, zikir dalam hati adalah zikir kita berfikir, kita tafakur tentang bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sifat Allah, Allah Taala Maha berkuasa, kita fikir, kita tafakur mana bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ni rasa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ni rasa hina dan lemahnya diri kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita fikir tentang kenapa Allah Taala fardukan kita benda ni, kenapa Allah Taala wajibkan kepada kita benda ni, kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita buat benda ni, kenapa Allah Taala galakkan kita buat benda ni, kenapa syariat suruh kita buat lagu ni, kenapa lagu tu. Kita berfikir tentang kenapa disuruh buat lagu tu, dalil-dalil dia, bukti-bukti dia. Kenapa Allah Ta'ala larang kita minum arak? Oh jelas, sebab ada sebab-sebab yang rasional, sebab-sebab yang akal kita pun boleh fikir. Manusia yang boleh berfikir dengan waras, walaupun tidak mari sebut kepada dia tak boleh minum arak sebagai contoh, tapi dia ada akal yang waras, dia boleh fikir arak ni memudaratkan dia, tidak memberikan apa-apa manfaat dan faedah kepada dia. Maka kita berfikir, kenapa Allah Ta'ala larang aku buat lagu ni, kenapa Allah Ta'ala suruh aku buat lagu ni. Az-zikru bil lisan, az-zikru bil qalbi, itu juga termasuk dalam zikir dengan hati, zikir dalam hati. Dan juga kita melihat rahsia-rahsia makhluk yang Allah Ta'ala buat. Apa rahsia langit Allah Ta'ala buat kepada kita, apa rahsia bumi. Allah Ta'ala suruh kita sendiri dalam Al-Quran, banyak tempat Allah Ta'ala suruh kita memerhatikan alam. Suruh perhatikan kepada unta, suruh perhatikan kepada langit, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit. Semua tu az-zikru, zikir-zikir tadi boleh menyebabkan kita ni berasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan Allah Ta'ala pencipta yang maha hebat, tidak ada tandingannya. Itu zikr bil qalbi. Ramai sebagai kita lah, dia rasa bila suruh zikir ni hanya tertumpu kepada ucapan subhanallah, atau zikir dalam hati ni dengan cara lintas dalam hati, sebut subhanallah ke, alhamdulillah ke, sebatas itu saja. Sedangkan zikir bila kita buka dengan maksud yang lebih luas, dia merakumi banyak perkara. Dan juga az-zikru bil jawarih, zikir dengan anggota tubuh badan kita. Macam mana kita kerahkan anggota tubuh badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk zikir. Walaupun kita tak ada buat gapo pun, mulut kita tak kecek pun, tak sebut subhanallah, tapi tangan kita bersihkan tempat kau, atau buat benda-benda yang ada faedah kau. Kita nampak duri yang berada di atas jalan kau, kita
Buai duri tersebut atau perkara-perkara yang boleh menyakiti orang yang lalu, kita buai. Walaupun mulut kita tak sebut subhanallah, walaupun mulut kita tak sebut la ilaha illallah, tapi anggota tubuh badan kita telah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu juga termasuk dalam az-zikr. Dan juga seterusnya al-musannif bawakan hadis, beberapa hadis, banyak hadis yang dibawakan oleh beliau. Kita nak baca beberapa hadis saja sebagai nak melihat kelebihan-kelebihan zikir yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang disebutkan yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang menyebut Allah, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu perumpamaan tentang orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Beza dia seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Bila kita sebut orang hidup, bila kita sebut orang mati, automatik kita akan tahu sangat-sangat berbeza. Dari sudut perbezaan gerak, orang hidup boleh gerak, orang mati tak boleh gerak. Dari sudut manfaat, orang hidup boleh tolong kita buat satu perkara, orang mati tak boleh buat apa satu. Dari sudut penjagaan, orang hidup, orang yang nak buat apa kepada dia, dia boleh pertahankan diri dia daripada serangi orang mati. Buatlah gapo pun kepada dia, dia tak dapat nak membalas. Buatlah gapo pun kepada dia, dia tak dapat nak melindungi diri dia. Itu perumpamaan yang sangat jelas. Beza sangat jauh antara hidup dengan orang mati. Dari sudut bergunanya, dari sudut berfungsinya, sangat-sangat jelas kita boleh nampak. Kalau tanya orang tak mengaji sekolah pun dia boleh nampak jelas fungsi atau manfaat orang yang hidup dan juga orang yang mati. Gitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan kepada kita perumpamaan. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beza dia sangat-sangat jauh. Ibarat beza antara orang hidup dan juga orang yang mati. Dan juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ala unabbiukum. Hadis ni diwakilkan oleh Abu Darda. Seperti mana telah kita sebutkan sebelum ni, al-musannif rahimahullah ta'ala ni, penulis ni, dia sudah iltizamkan diri dia bahawa dia tak sebut perawi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis. Dia bawa banyak hadis-hadis dalam ni tentang zikir-zikir ni, tapi tak sebut sahabat mana yang riwayatkan hadis tadi, sahabat mana sebutkan hadis tadi. Dia hanya sebut mati hadis je, atau dia hanya sebut doa je. Jadi sebutkan oleh Nabi SAW tanpa sebut sahabat-sahabat tadi. Jadi kalau nak tahu sahabat-sahabat tadi, maka kena rujuk kepada syarah yang dia buat. Kena rujuk kepada syarah Ithaful Muslim yang ditulis oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ala unabbiukum bi khairi a'malikum, Nabi tanya kepada para sahabat. Nabi suka ditanya kepada para sahabat. Dia nak bagi tahu kepada para sahabat, tapi Nabi nak bagi tahu ni dengan cara Nabi tanya dulu para sahabat. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, munak ke tidak? Tidak maukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang amal yang terbaik yang boleh kamu lakukan, amal yang paling baik, afdal, amal yang paling afdal, amal yang paling terbaik yang boleh kamu lakukan. Nabi nak cerita kepada para sahabat. Nabi tanya, ni cara Nabi SAW nak tahu sahabat ni respon ke tak respon. Kalau sekadar Nabi ayat lagu tu je, mungkin sahabat ada dengar, ada tak fokus. Tapi bila Nabi tanya lagu tu, maka sahabat-sahabat yang akan fokus. Mereka kata, ya nak dengar ya Rasulullah.
Nabi kata, ala unabbiukum, tak maukah kamu aku ceritakan kepada kamu. Unabbiu, naba, kita sebut naba'a, kita ada surah An-Naba. Al-khabar kita sebut bagi tahu, cerita. An-Naba juga cerita, berita. Ada beza ke tidak? Ada beza antara An-Naba dengan Al-khabar. An-Naba ni dia lebih kepada cerita yang ada ada kepentingan, cerita yang penting, cerita yang ada kedudukan, bukan sekadar cerita-cerita kosong lagu tu je. An-Naba, bila sebut An-Naba, maka ada satu cerita yang khusus, cerita yang ada kedudukan, cerita yang penting. Apalah kita boleh istilahkan dengan bagai-bagai. Kalau khabar, boleh kita kata khabar, cerita yang tak penting pun kita sebut khabar juga, cerita tak penting, cerita kosong kau. Tapi ni tak, Nabi kata ala unabbiukum. Boleh je Nabi kata ala ukhbirukum, tak kau kamu, aku khabarkan kepada kamu. Tak, Nabi kata ala unabbiukum, aku nak bagi tahu satu cerita penting kepada kamu. Nak ke tak? Ini salah satu lagi cara Nabi SAW nak menarik perhatian para sahabat. Bila Nabi sebut unabbiukum, cerita penting ni, maka sahabat akan nak tahulah gapo cerita penting Nabi SAW nak bagi tahu ni. Bi khairi a'malikum, yang mana cerita Nabi nak bagi tahu ni tentang amal yang terbaik kamu. Gapo dia amal yang terbaik yang kamu boleh lakukan, amal yang terbaik? Wa azkaha inda malikikum, yang mana amal tersebut adalah amalan yang paling azka. Azka ni kita boleh terjemah wa azkaha inda malikikum, kita boleh terjemah yang paling bersih. Amal yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sebut zakat. Kenapa zakat? Sebagai nak membersihkan harta kita. Azkah juga kita boleh sebut azkaha inda malikikum, amalan yang paling berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan tersebut asal dia kecil, tapi dia makin besar pahala, makin berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan maksud tersebut juga. Jadi semua yang lebih ramai dipilih oleh para ulama, azkaha inda malikikum ni amalan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda malikikum, malik, Allah Taala sebut malik juga nama Allah Subhanahu wa taala. Malik, 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 tiga ni boleh disebut. Semua ada di dalam ayat Quran. Allah Ta'ala sebut Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, semua tu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Allah Ta'ala sebut dah Malik, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang maha kuasa, yang maha berkuasa. Malik adalah antara nama Allah Subhanahu wa taala, min asma'illah al-husna. Wa arfa'iha fi darajatikum. Jadi amalan ni dia bukan setakat amalan terbaik, dia bukan setakat amalan yang paling bersih, dia juga amalan yang paling tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arfa'aha fi darajatikum, yang paling mengangkat darjat kamu, yang paling boleh mengangkat darjat kamu. Banyak amalan-amalan kita buat ni disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Amalan yang mana bila kita buat, Allah Taala akan angkat darjat kita. Allah Taala akan tinggikan darjat kita apabila kita melakukan amalan tersebut. Dan Quran pun Allah Taala ada sebut antara contoh beriman dan juga ilmu. Iman dan juga ilmu boleh mengangkat kedudukan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala mengangkat orang beriman dari kalangan kamu, orang yang mempunyai ilmu, darajat. Beberapa darajat Allah Taala angkat darjat. Apa maksud angkat darjat sini? Para ulama menyebutkan, antaranya Az-Zarqani dia sebut mengangkat darjat sini iaitu darjat dalam syurga. Bila kita buat, kedudukan kita dalam syurga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni banyak tingkat, banyak peringkat, banyak darjat.
Maka bila kita melakukan satu amalan tersebut, maka tinggi Allah Ta'ala angkat kedudukan kita di dalam syurganya. Dan juga Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain tentang amalan yang menyebabkan darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya berjalan ke masjid. Setiap langkah kita berjalan ke masjid, maka diangkat satu darjat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau 10 langkah, 10 darjat lah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya lagi Nabi sebut isbagul wudu' indal makarih, alal makarih. Kita menyempurnakan wuduk pada alal makarih, sama ada pada ketika kita tak suka, untuk menyempurnakan wuduk. Sebagai contoh, musim sejuk sebagai contoh. Ketika musim sejuk ni, kalau boleh kita nak ambil ala kadar je air semaya. Tapi bila kita sempurnakan air semaya, bukan setakat kita ambil wajib je, sunat pun kita ambil, maka termasuk dalam hadis tadi, dia angkat darjat. Atau alal makarih, ada juga sebagian ulama menyebutkan alal makarih bermaksud tempat-tempat yang dia tak suka, tapi dia basuh juga tempat tersebut, dia sempurnakan wuduk biar kena tempat tersebut, maka dia angkat darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sebut daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nabi tanya para sahabat, "Mundak ke tidak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang mana bila kamu lakukan, Allah Ta'ala akan ampunkan, hapuskan kesalahan-kesalahan kamu kerana kamu buat amalan tadi. Dan juga Allah Ta'ala akan angkat darjat kamu kerana kamu buat amalan-amalan tadi." Sahabat kata, "Bala ya Rasulullah." Ya, kami nak tahu ya Rasulullah, apa dia amalan tadi? Nabi kata, "Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid." Sempurnakan wuduk pada tempat-tempat yang kamu tak suka, dan juga perbanyakkan langkah kamu ke masjid. Wa intizaru as-salati ba'da as-salati, kamu tunggu semaya selepas kamu semaya. Kita semaya maghrib, kita tunggu duduk di masjid lagi, tunggu hingga nak semaya isyak pula, maka akan diangkat darjat kamu di sisi Allah dalam syurga. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Hadis ni Nabi sebut lagi, wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq. Amalan ni kalau kamu buat, dia lebih baik lagi berbanding kamu infak emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Amalan ni lebih baik lagi berbanding kamu bertemu dengan musuh. Kamu sama-sama kamu dengan musuh, lalu kamu memenggal leher musuh. Wa yadribu a'naqakum, atau musuh yang memenggal leher kamu. Sama ada kamu berjaya menewahkan musuh atau kamu ditewahkan oleh musuh, kamu syahid. Amalan ini lebih baik lagi. Qalu, mereka tanya, "Bala." Mereka kata, "Ya Rasulullah, kami nak tahu. Ceritalah kepada kami ya Rasulullah." Nabi kata, "Zikrullah Ta'ala." Amalan tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni nak menyatakan kepada kita betapa besarnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa perkara tentang hadis ni. Yang pertama, adakah bermaksud hadis ni pada kita zikir je? Moga Nabi kata ni lah paling terbaik, ni lah paling bersih, ni lah paling lebih lagi berbanding infak harta, infak emas, infak perak, ni lebih lagi berbanding jihad. Adakah pada yang zikir je lagu tu? Tidak. Apa dengan maksud Nabi SAW tadi tu? Dan kita nak faham hadis ni, kita tengok para sahabat. Sahabat orang riwayat hadis ni, walaupun dia riwayat hadis ni, adakah dia faham lagu tu? Dia duduk rumah je, zikir je. Orang ajak pergi jihad pun, tak baik jihad, sebab aku buat amalan lebih baik lagi berbanding jihad ni. Orang ajak supaya bersedekah, supaya infak harta, adakah dia kata tak baik infak harta, aku sudah buat amalan yang lebih baik lagi berbanding infak harta, aku berzikir ni? Tak. Sahabat-sahabat lain mati di medan perang, dia tahu hadis ni. Gapo dia maksud hadis ni? Yang pertama, hadis ni kita boleh faham Nabi bukan nak mengecikkan kedudukan atau ganjaran atau faedah atau manfaat amalan-amalan lain, tapi Nabi nak memberitahu kepada kita tentang kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besarnya, tingginya kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga boleh mengatasi amalan-amalan lain. Bukan bermaksud meninggalkan amalan lain. Kena buat juga tu, kena berjihad bila sampai waktu dia.
Kena infak harta bila ada harta yang lebih. Dan masa sama kena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud Nabi ni? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sini adalah semua amalan-amalan ni dia menjuruh kepada satu benda perkara sama, iaitu zikrullah Taala. Semua amalan-amalan jihad. Kenapa difardukan jihad? Li'ilai kalimatullah hiyal ulya, nak meninggikan kalimah Allah, supaya kalimah Allah berada di tingkat yang paling tinggi sekali, supaya disebut kalimah Allah, supaya orang menyebutkan ucapan la ilaha illallah. Itu tujuan jihad. Sebab tu tujuan jihad apa dia? Nak supaya la ilaha illallah disebut, nak sampaikan kalimah tauhid. Kepada amalan-amalan semaya sebagai contoh. Apa tujuan semaya? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimis solah wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah semaya supaya kamu ingat kepada aku, Allah Taala sebut. Dan juga dalam ayat lain, fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Ketika Allah Taala sebut tentang semaya Jumaat, bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, tinggalkanlah jual beli. Zikrillah disebut sebagai zikrillah. Semua amalan-amalan ni dia menjuruh kepada perkara sama. Buat ibadah haji, kenapa ibadah haji? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu kepada kita semua amalan-amalan ni dia menjurus kepada satu perkara, iaitu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim dan lain-lain. Nabi sebut kepada para sahabat, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ni dia ada 70 lebih caban, atau dari sebagai orang sebut 60 lebih caban. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali, yang paling afdal sekali adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga tu. Jadi hak tu paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab semua masuk-masuk ibadah ni nak menjurus kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah, mana zikir Allah Taalanya? Bila kita sedekah, ada doa. Bila kita terima sedekah, Allah Taala suruh kita berdoa. Doa tu kepada siapa? Kepada Allah. Doa tu kita ingat kepada Allah Taala. Dan juga dari sedekah, kita infak harta kita. Kenapa kita infak harta? Kita ingat Allah Taala akan bagi ganjaran kepada kita bila infak harta. Tu juga termasuk dalam zikir. Bila kita infak harta, kita tahu, oh ni harta aku yang lebih, aku kena bagi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masuk semua amal-amal ibadat, syariat-syariat, dia menjuruskan kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi juga Nabi SAW nak menyatakan sebagai motivasi kepada orang yang tak mampu nak infakkan harta, tak mampu nak berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi bagi solusi kepada mereka supaya mereka tak rasa down. Kami nak infak harta tak boleh, kami nak berjihad tak boleh. Nak berjihad tak ada duit. Nak infak harta, nak berjihad tubuh badan tak mampu, nak infak harta duit tak ada. Lalu Nabi sebut tentang kelebihan zikir. Dan benda ni pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat pergi mengadu kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat miskin ni mengadu kepada Nabi SAW. Hingga disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ja'al fuqara ila Nabi SAW. Abu Hurairah cerita, orang miskin mari kepada Nabi SAW. Faqalu, mereka kata kepada Nabi, dhahaba ahlad duthuri minal amwali bid darajatil ula wan na'im wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiru wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Sahabat orang miskin ni cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya ni untung je lah ya Rasulullah, harta mereka tu banyak, nikmat mereka boleh melalui harta tadi. Amalan-amalan kami semaya, dia pun semaya. Kami puasa, dia pun puasa. Tapi mereka sedekah, kami tak boleh nak sedekah ya Rasulullah. Dengan harta mereka, mereka boleh buat haji, kami tak ada duit nak buat haji ya Rasulullah. Dengan harta mereka, mereka boleh pergi umrah,
kami tak ada duit ya Rasulullah nak pergi umrah. Dengan harta mereka boleh infak pada jalan Allah, dengan harta mereka boleh jihad pada jalan Allah. Kami tak ada harta, kami tak mampu nak berjihad pada jalan Allah, kami tak mampu nak infak ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi kepada para sahabat-sahabat yang tidak ada kemampuan dari sudut harta tadi. Nabi kata kepada mereka, ala uhaddithukum in akhadtum adraktum ma sabaqukum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khairan man antum baina dhahranaini man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Nabi sebut, nak kada aku cerita kepada kamu satu amalan yang lebih baik lagi. Kalau kamu buat, kamu boleh mengatasi mereka. Banyaklah Nabi sebut kelebihan-kelebihan, kecuali kalau mereka tu juga buat perkara yang kamu buat. Apa dia? Kamu tasbih 33 kali, kamu bertahmid 33 kali selepas sembahyang, kamu bertakbir 33 kali selepas sembahyang. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti kepada jihad orang yang ada harta, sebagai ganti kepada sedekah orang yang ada harta, sebagai ganti kepada haji dan umrah orang yang ada harta dia boleh pergi. Nabi bagi solusi, Nabi bagi motivasi kepada sahabat-sahabat yang tidak ada kemampuan untuk melakukan amalan-amalan tersebut yang memerlukan kepada harta, memerlukan kepada kemampuan yang mereka tak ada. Lalu Nabi kata, Nabi ajar kepada mereka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah bermaksud pada kamu zikir tak payah jihad, pada kamu zikir tak perlu infak harta, pada kamu zikir tak perlu kamu buat haji dan sebagainya. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada yang tidak mampu. Kalau ada orang mampu, maka dia buat zikir pun dia buat, infak harta pun dia buat, jihad pun dia buat, tentulah dia lebih baik lagi. Kita tengok para sahabat, bagaimana hidup mereka, zikir mereka. Kita boleh tengok luar biasa zikir mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang korban ke separuh malam mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang korbankan masa mereka untuk perbanyakkan baca Al-Quran, zikir mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sudut jihad, mereka orang yang paling terhadapan. Dari sudut infak ke harta, mereka orang yang paling terhadapan. Sebab apa? Sebab mereka nak dapatkan semua. Bukan bermaksud hadis ni Nabi nak suruh tinggalkan jihad, tinggalkan amalan-amalan lain, tinggalkan sedekah, pada dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah pada masa yang lain kita akan masuk tentang zikir. Yang pertama iaitu zikir bab berkenaan zikir bangun tidur yang dimulakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan baca pada masa yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.